Assalamualaikum dan selamat malam. Sebelum kita memulakan sesi kita akan buat sesi perkenalkan diri dahululah. Saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Fauzi Rahman bin Ahmad. Saya berusia 22 tahun dan saya berasal dari Udat, Sabah, dan saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah. Dan saya merupakan konselor kamu pada sesi kita ini. Dan sebelum kita mula, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kamu sebab sudi join dalam sesi konseling saya. Boleh saya tahu nama kamu? Okey, selamat malam juga. Nama saya Muhammad Syahril dan saya lebih selesa dipanggil Syahril. Panggil Syahril lah. Ya. Okey Syahril. Sebelum kita lebih lanjut dalam sesi kita ini, saya akan menerangkan limitasi kerahsiaan sesi kita lah. Apa-apa perbincangan luahan Syahril, perbincangan kita, maka perbincangan itu tidak akan keluar daripada bilik ini dan kita sahaja berdua tahu. Okey. Tidak akan keluarlah daripada bilik ini kecuali Syahril, luahan kamu itu membawa unsur kamu untuk mencederakan diri sendiri, mencederakan orang lain, atau membuat jenayah. Kami terpaksa lah untuk membocorkan perbincangan itu atau luahan Syahril kepada pihak tertentu untuk dirujuk Syahril kepada pihak tertentu lah. Okey. Boleh Syahril ceritakan latar belakang Syahril macam mana? Okey, latar belakang nama saya Muhammad Syahril dan saya adalah berusia 22 tahun. Kini merupakan seorang pelajar di kerja tahun akhir dalam bidang kerja sosial di Universiti Malaysia Sabah. Dan latar belakang ahli keluarga pula, ibu dan ayah saya masih bekerja dan masih sihat dan bekerja di dalam sektor imigresen, jabatan imigresen, bahagian penguatkuasaan gitu. Dan adik-beradik saya pula, saya ada 3 orang adik-beradik. Saya yang sulung dan saya ada 2 orang adik-beradik perempuan masih bersekolah rendah. Dan kami semua sekarang ni tinggal di stay di Kuala Lumpur. Apa yang saya dengar, Syahril ni berusia 22 tahun dan Syahril ni mempunyai 3 adik-beradik, termasuk Syahril lah sendiri. Syahril merupakan anak sulung dan mempunyai 2 adik perempuan dan masih bersekolah rendah. Dan ibu bapa Syahril pula masih bekerja sebagai dalam sektor immigration. Dan Syahril juga merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah, pelajar tahun akhir, dan Syahril mengambil kos kerja sosial. Dan Syahril juga berasal dari Kuala Penyu. Saya berasal dari Labuan. Saya dan adik-beradik saya berasal dari Labuan. Dan kami pun tidaklah baru berpindah, macam start pindah dari usia saya 18 tahun. Sebelum ni saya di Labuan lah. Saya dan adik-beradik saya di Labuan. Syahril, ibu bapa Syahril asal Kuala Penyu dan berpindah ke Labuan dan melahirkan kami lahir kamu lahir di situlah, di Labuan. And then Syahril berpindah ke Kuala Penyu. Jadi bila tu Syahril bila berpindah? Kami sekeluarga lah start berpindah. Time usia saya 18 tahun, di mana ibu dan ayah terpaksa berpindah di tempat kerja. Itu dari Labuan ke Kuala Penyu atas faktor pekerjaan lah. Dan saya dibesarkan di sana selama 17 tahun. Dan tangguh adik saya masih di sekolah rendah lah, sekitar tahun 1, tahun 2 begitu. Selepas habis SPM, kami sekeluarga berpindah ke Kuala Penyu lah. Di situlah saya start stay menetap di Kuala Penyu sehingga usia saya sekarang 22 tahun. Apa yang saya dengar daripada Syahril, Syahril dilahirkan di Labuan dan
sehingga Syaril 17 tahun, Syaril berpindah ke Kuala Penyu lah. Ya. Dan Syaril lama juga Syaril duduk di Labuan ya, 17 tahun. Ya, lama. And then berpindah ke Kuala Penyu. Ya. So boleh Syahril ceritakan perasaan berpindah itu, selepas berpindah itu. Okey, seingat saya dari segi perasaan tu sudah tentu saya rasa sedih lah. Sedih sebab mungkin faktor saya sudah selesa berada di sana. Saya membesar di sana. Saya buat memori di sana kan. Memori yang nanti kisah memori yang kita jatuhkan, memori kita sedang bermain bersama rakan kan. Itu semua memori bersekolah kan. Dan seingat saya di sana majoriti lah daripada kawan-kawan saya mereka yang saya kenal dari sekolah tadika, itulah juga kawan saya time saya sekolah rendah, dan itu juga lah kawan-kawan saya time saya sekolah menengah. Sebab tu saya cakap yang saya sedih lah, saya sudah ada persekitaran yang membuatkan saya selesa untuk bersama dengan orang-orang yang saya kenal, sudah lama kenal. Dan bila mana sudah berusia seperti SPM 15 tahun begitu, ya saya terpaksa beritahu rakan saya yang kami sekolah terpaksa berpindah. Sudah tentu ini mendatangkan perasaan peribadi, of course lah sedih kan. Kawan-kawan yang saya sudah lama kenal, dan saya berpindah ke Kuala Penyu, dan perasaan datang ke Kuala Penyu itu pula adalah berbeza dengan apa yang ada di Labuan. Perasaan dari segi cuba untuk berkenalan dengan orang-orang baru kan, cuba untuk rasa selesa dengan keadaan sekitarnya. So benda ni mengambil masalah untuk saya berkenalan dengan siapa, rasa selesa dengan sebagainya. Itulah semua tu rasa mengambil masalah. Tapi okey lah. Okey. Apa yang saya dengar daripada Syahril, perasaan Syahril selepas berpindah dari Labuan ke Kuala Penyu, ialah Syahril macam Syahril katakan tadi, Syahril berasa sedih sebab meninggalkan rakan-rakan, ialah rakan-rakan dari tadika sampai ke sekolah rendah, menengah, dan banyak memori jatuh bangun Syahril di sana lah. Dan perasaan Syahril pula selepas berpindah, Syahril mengambil masa sedikit untuk ialah mengadaptasi keadaan baru, kenal orang baru, kenal tempat baru. Ya Syahril, saya faham perasaan sedih itu sebab kita rasa kehilangan kan. Ya betul. Rakan-rakan. So Syahril ada mention Syahril merupakan pelajar UMS dan mengambil kerja sosial. Coach Syahril di UMS dan sebagai pelajar tahun akhir. So boleh Syahril ceritakan kenapa pilih UMS dan kenapa pilih Coach Syahril kerja sosial? Okey, apa yang saya ingat lah kan, kenapa UMS adalah pilihan utama, mungkin dari segi faktor lokasi lah. Lokasi ataupun jarak antara Kuala Penyu dan juga UMS adalah dekat lah, tidaklah terlalu dekat tapi boleh lah dalam sekitar 3-4 jam perjalanan. So mungkin yang kedua adalah segi jimat lah, tambang. Hanya mungkin minyak hanya perlu bayar RM50 berbanding beli tiket kapal terbang kan, dengan harga beratus-ringgit. Faktor ketiga kenapa saya pilih kerja sosial, sebenarnya untuk isi UPU, pilihan utama saya adalah berkaitan dengan pendidikan dan fakulti untuk pendidikan tu lah. Saya ingat saya isi untuk saya ambil untuk subjek sejarah. Sejarah dan juga bahasa. Yang kedua saya ingat saya bahasa dan linguistik apa. Saya pun lupa. So yang ketiga barulah saya letak kerja sosial. Akan tetapi saya tidaklah biasa sangat berkenaan dengan apa kos yang saya pilih. Sebab keutamaan saya adalah lokasi lah keutamaan saya. Lokasi yang dekat dengan kawasan rumah saya. So apa yang saya dengar daripada Syahril, kenapa Syahril pilih UMS dan kenapa Syahril pilih kerja sosial sebagai Coach Syahril lah sekarang. So Syahril meletakkan beberapa faktor kenapa pilih UMS. Faktor utama iaitu tentang jarak rumah Syahril ke UMS. Syahril katakan 2 hingga 3 jam
Dan yalah, kalau Syaril pilih jauh, Syaril juga katakan tadi dia beza tentang harga. Mungkin minyak ke sini RM50 berbanding untuk membeli tiket kapal terbang yang beratus-ratus. Dan apa yang saya faham, kenapa Syaril ambil kerja sosial, sebenarnya Syaril meletakkan dalam pilihan UPU Syaril itu, pilihan kos, Syaril meletakkan utama yaitu subjek sejarah, kos sejarah. Dan yang kedua sebagai bahasa, kos bahasa. Dan ketiga barulah kerja sosial. Dan Syaril juga katakan Syaril tidak kisah tentang kos apa-apa saja, yang penting Syaril dapat UMS. So tahniah Syaril saya ucapkan, sebab Syaril dapatlah apa yang Syaril maukan untuk masuk UMS. So Syaril kos Syaril kerja sosial. Saya tertarik nih dengan kos Syaril ambil. Dan saya mau tahu lah kerja sosial itu apa. Syaril boleh ceritakan kos Syaril. So sepanjang pembelajaran saya, apa yang saya boleh ringkaskan berkenaan dengan kerja sosial ni adalah untuk kita satu profession lah, satu profession yang untuk mengembalikan kefungsian sosial seseorang individu itulah. Sebab kita ambil contoh mudah, jika seseorang pelajar, so peranan pelajar itu adalah untuk hadir ke sekolah. Jadi jika tidak berlaku ketidakfungsian sosial seseorang itu, maka peranan pelajarnya itu dia tidak dapat mainkan peranan sebagai seorang pelajar. Bila mana dia tidak dapat memainkan peranan dia sebagai seorang pelajar, disitulah berlaku ketidakfungsian sosial dia, iaitu sebagai seorang pelajar. Maka saya sebagai pekerja sosial, saya akan buat saya punya sesi intervensi, sesi berkenalan dan sebagainya untuk bersama pelajar tersebut. So dari situ pentinglah untuk saya tahu siapakah dia, ahli keluarga dan latar belakangnya kan, dan seterusnya kita meneroka masalah dia. Dan apabila kita sudah tahu kekuatan, kelemahan, permasalahannya, barulah kita dapat guide seseorang itu untuk kita dapat guide dia lah, untuk kita bantu dia. Kalau dia ada masalah kewangan yang menyebabkan dia tidak dapat kerja sekolah, kita hubungkan dia dengan sumber-sumber yang ada. Macam mungkin betul mal zakat kan, begitu, sumber-sumber kewangan. Kalau jika dibuli, mungkin kita boleh ada kita boleh selesaikan isu buli itu dengan dengan pihak kaunseling sekolah kan, dengan pihak disiplin sekolah kan, supaya tidak lagi berlaku masalah itu. So jika pelajar itu dapat kembali ke sekolah, sebelum ini dia tidak dapat kembali kan ke sekolah atas faktor takut dibuli ataupun tidak ada kewangan. Jadi jika dia dapat kembali ke sekolah sudah, maka selesailah sudah, maka dia punya kefungsian sosial sebagai seorang pelajar itu sudah kembali berfungsi lah, begitu. Itu dalam konteks pelajar lah. Kalau dalam konteks banyak, dalam konteks mungkin dalam kerja sosial sekolah, kerja sosial perubatan, melibatkan ke klien pesakit yang tidak dapat datang ke hospital mungkin sebab tidak ada pengangkutan. So peranan pekerja sosial itu kita hubungkanlah dengan mana-mana yang berkaitan dengan yang membantu dia untuk datang ke hospital dan sebagainya lah. So apa yang saya simpulkan ialah kami ini membantu dalam seseorang itu memainkan peranannya dalam sosial, dalam masyarakat kita. So apa yang saya dengar daripada Syahril, apa itu kerja sosial? Bos Syaril, Syaril katakan kerja sosial itu adalah mengembalikan kefungsian seseorang itu. Contohnya seorang pelajar sekolah yang ada masalah untuk datang ke sekolah atas faktor-faktor tertentu, sama ada dibuli, masalah keuangan, macam Syaril katakan. Dan Syaril sebagai pekerja sosial akan mengenal pelajar tersebut dan menanyakan apa masalah pelajar tersebut. Dan Syaril, apabila Syaril mengetahui masalah pelajar tersebut, barulah Syaril rujuk kepada sumber-sumber tertentu. Contohnya pelajar itu mangsa buli, Syaril rujuk pelajar itu ke konseling.
atau pelajar itu mempunyai masalah kewangan, mungkin Syaril rujuk ke macam zakat, baitul mal. Dan apa yang saya boleh simpulkan tentang Coach Syaril ini, kamu merupakan pekerja sosial ini merupakan orang tengah yang menghubungkan seseorang itu kepada sumber-sumber tertentu untuk mengembalikan kefungsian seseorang itu dalam sosial. Betul? Okey. So Coach Syaril ni merupakan dia satu pekerjaan yang bagus murni, sebab ialah pekerjaan macam Coach Syaril adalah membantu orang. Ya, daripada tidak berfungsi kepada berfungsi. Pada normal lah. So ya, agak saya kagum Syaril dalam pos itu, sebab Syaril dapat membantu orang lain lah. So Syaril, bagaimana Syaril pembelajaran Syaril ketika seperti mana kita tahu negara kita dilanda COVID-19, virus COVID-19, dan bagaimana pembelajaran Syaril ketika kita dilanda COVID ni? Boleh Syaril ceritakanlah. Kalau mau dibandingkan lah antara saya sempat belajar bersemuka sebelum COVID-19 itu datang ke Malaysia, dan semester 1 lah saya sempat belajar secara bersemuka semester 1, dan bila mana naik semester 2 dari situ start kita belajar, kami belajar secara face to face. So kalau mau dibandingkan lah, seingat saya tahun lepas, mau dibandingkan perasaan belajar face to face dan juga secara online ni kan, sudah tentu saya akan lebih suka untuk kita belajar secara bersemuka. Meskipun sibuk, jadual padat ataupun perlu berbaris naik bas kan, akan tetapi perasaan terkurung bila mana kita COVID tu pada bulan 3 2020 tu, perasaan terkurung itu menyebabkan kita tidak selesa, menyebabkan kita rasa macam tertekan jugalah. Bukanlah tertekan, saya bersyukur juga saya bukanlah rasa tertekan oleh disebabkan masalah keluarga ataupun masalah kewangan, tetapi perasaan macam tidak boleh ke mana-mana tu kan, macam memang lagi-lagi pelaksanaan PKP 1.0 itu adalah pertama kali kan, dan bulan 3 tu PKP 1.0, dan perasaan tu ada rasa tidak selesa lah dengan terkurung, dan juga keadaan takut. Sebab time tu bulan 3 belum ada pun vaksin. Di time tu memang kita hanya mampu berikhtiar dengan menjaga kebersihan. So dari segi apa soalan kamu tadi pasal bagaimana pembelajaran Syaril dalam keadaan COVID ni? So dari segi pembelajaran tu agak, saya boleh katakan agak terganggu lah. Agak terganggu dengan keadaan COVID, dengan keadaan lain, dengan keadaan persekitaran, dan juga tiga dia lah yang utama saya rasa. Keadaan COVID-nya yang kita rasa takut, dan keadaan internetnya di kampung. Kampung saya adalah kampung pedalaman, dan yang ketiga adalah keadaan persekitaran lah, iaitu rasa terkurung. Itu dulu lah, bulan 3 tahun lepas, dan sekarang ni saya rasa semakin baik, tapi sama juga ada sedikit persamaan lah. Tidak banyak berubah. So apa yang saya fahamkan dari Syaril membezakan, Syaril sempat belajar face to face semasa SEM 1, dan bila naik SEM 2 Syaril di rumah belajar online, dan SEM 2 kita dilanda COVID-19 dan terpaksa berkurung di rumah. Dan Syaril membezakan bagaimana pembelajaran face to face dan semasa COVID-19. Syaril mengatakan Syaril lebih suka belajar face to face lah, sebab walaupun jadual padat apa segala, mungkin lebih faham, lebih teratur, lebih seronok. Dan bila sudah Syaril belajar time kita dilanda COVID, Syaril merasa stres, takut, kena kurung kan, siapa nak takut. Dan Syaril juga katakan Syaril rasa terganggu lah, sebab Syaril rasa stres semasa belajar COVID, belajar
oh ya apa aku cakap gila. Semasa pembelajaran ketika COVID. Wih, blank aku. Bukan blank. Lupa aku. Aku cakap. Okey. Kita pun apa dia? Aku ulas lah terus. Ya. Okey. 12 minit tambah tadi tu cukup semua. Okey. Kasi 15 3 minit. Okey. So, apa yang saya faham daripada Syahril mengenai pembelajaran Syahril semasa COVID ni, penyakit COVID ni, pada sem pertama Syahril sempat face to face. Ya. Dan semasa itu kita tiada COVID lagi lah. So sem 2 baru Syahril berada di rumah belajar online. Ya. Dan Syahril lebih suka belajar face to face berbanding belajar online lah di rumah semasa COVID. So Syahril cakap walaupun jadual padat, beratur di bas, Syahril lebih seronok lah, lebih teratur. Dan semasa Syahril belajar online di rumah, Syahril rasa terganggu. Ya. Yang pertama oleh masalah lain, masalah keadaan. Syahril berasa takut, mungkin sedikit ialah gangguan emosi Syahril seperti Syahril katakan tadi. So Syahril lebih memilih semasa pembelajaran Syahril ni, apa yang saya boleh simpulkan semasa kita dilanda COVID-19 ni, Syahril rasa terganggu, betul? Ya. Okey. So mungkin masalah itu kita boleh bawa kepada sesi hadapan. Ya. So sesi kita pada hari ini Syahril mungkin sampai ke penghujungnya. Okey. So sebelum saya tamatkan sesi kita, saya akan simpulkanlah apa kita bincangkan pada sesi pertama kita. So sesi pertama kita ni sebagai perkenalan diri sahajalah. Latar belakang Syahril, kita membincangkan latar belakang Syahril. Syahril mempunyai 3 orang adik-beradik. Syahril dari Labuan. Dan Syahril, kita juga membincangkan tentang kos Syahril, kenapa pilih UMS, sebab ialah dekat. Dan seterusnya kita bincangkan tentang apa lagi Syahril? Aku pindah. Pindah. So action. So kita membincangkan tentang perasaan Syahril selepas berpindah. Ya. So seterusnya kita juga membincangkan apa lagi ya? Aku ialah emosi aku di universiti. So yang terakhir kita membincangkan tentang bagaimana keadaan Syahril belajar semasa kita dilanda COVID-19. Ya. So itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini Syahril. Okey. So sebelum saya menutup sesi ini, saya akan menerangkan sekali lagi tentang limitasi kerahsiaan kita Syahril. Okey. Apa-apa perbincangan luahan tentang sesi kita ini Syahril tidak akan keluar daripada bilik ini. Cuma kita tahu antara kita sahaja, kamu dan saya. Dan ada tetapi Syahril, ada kecuali Syahril, luan Syahril itu ada unsur Syahril membawa untuk bunuh diri, mencederakan orang lain atau membuat jenayah. So kami terpaksa membocorkanlah. Kami akan merujuk kepada pihak tertentu untuk rujuk Syahril lah. Okey. So terima kasih sudi datang ke sesi saya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih lah sekali lagi Syahril. So untuk sesi kita tamatlah untuk hari ini. So kita akan bawa dia ke minggu hadapan. Okey. So okey Syahril. Okey.